Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak urusdia dan juga para panel bagi seminar Darul Aman iaitu Sedar 2022. Saya Muhammad Yahya Fazli bin Yusof dan bersama dengan Dr. Noor Asniza Ishak, penyelia saya daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM akan membentangkan kajian kami berkenaan dengan potensi konsep pemikiran reka bentuk untuk intervensi penerapan kemahiran proses sains dalam topik elektrik murid tahun 5. Baik, transisi daripada kurikulum sains di peringkat dunia adalah melibatkan bukan sahaja dari segi pengetahuan namun mengarah kepada satu kemahiran yang dinamakan kemahiran proses sains supaya dilengkapkan dalam setiap sistem pendidikan seperti mana yang dijelaskan oleh Harlan 1999 disebabkan KPS ini ataupun kemahiran proses sains ini untuk murid menterjemahkan kepada aspek praktikal dan juga penyelesaian masalah secara maujud dan juga membuka ruang untuk murid-murid bagi meneroka sains dengan lebih kritikal. Oleh itu, dengan secara tidak langsung ia menyokong pendidikan yang bercorakkan konstruktivis dan juga inkuari penemuan. Berbanding PDP ataupun yang hanya fokus pada persoalan pengetahuan saja. Okey, pemantapan pengetahuan yang boleh menyebabkan membebankan murid tidak menarik sehingga kan boleh memberikan kesan kepada pembelajaran dan pemudahcaraan terutamanya bagi murid-murid yang berada di sekolah rendah. Jadi untuk itu kajian ini meneroka sedikit sebanyak tentang literatur untuk menggabungkan konsep yang akan saya jelaskan kemudian. Kebanyakan penyelidik ada berpendapat tentang pendidikan sains menunjukkan bahawa pelajar daripada kumpulan umur dan tahap berbeza menghadapi kesukaran dalam memperoleh konsep dalam fizik. Dan begitu juga fizik ini dalam pecahan fizik adalah salah satunya adalah elektrik. Dan begitu juga kanak-kanak juga akan menghadapi masalah dari segi untuk menggambarkan konsep seperti tenaga dan penjanaan tenaga elektrik dan juga haba kerana perkara ini terlalu subjektif untuk diajar kepada mereka kerana perkara ini tidak dapat dijelaskan dengan secara teknikal untuk menunjukkan apa-apa saja konsep ini dapat digambarkan secara materialistik. Oleh itu, penyataan masalah ini memberikan justifikasi untuk pengkaji untuk melihat pada konsep yang dapat membantu dan juga dapat dibina untuk membantu murid dan juga guru dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari segi untuk memahami konsep fizik terutamanya aspek elektrik. Oleh yang demikian, objektif kajian yang dapat digariskan untuk kajian konsep ini adalah dengan mengenal pasti dan membuat kesepadanan tinjauan literatur bagi mendapatkan kesesuaian model konsep model design school ataupun model pemikiran reka bentuk daripada Stanford University untuk dicadangkan sebagai intervensi kemahiran proses sains dalam topik elektrik. Maka persoalan kajian yang dapat yang pengkaji dapat jelaskan kat sini adalah untuk mencari tinjauan literatur yang dapat mencari kesepadanan konsep model design school dan KPS untuk diterapkan dalam topik elektrik melalui tinjauan literatur. Secara teknikalnya adalah kajian ini adalah berkenaan dengan kertas konsep. Dalam menyelesaikan objektif dan juga persoalan kajian, pengkaji melihat kepada 6 langkah yang dapat digunakan berdasarkan BASU 2017 dalam menguruskan tinjauan literatur dalam mengikut aturan yang di bawah. Yang pertama adalah menentukan persoalan kajian yang dicari, kemudian mencari maklumat dan kesepadanan maklumat di antara konsep, kemudian membaca maklumat daripada bahan seperti artikel, buku akademik untuk mendapatkan maklumat, dan keempat adalah menyaring maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Jadi prosedur ini dijalankan sepanjang kajian untuk mengeluarkan satu konsep yang dapat disepadankan di antara pemikiran reka bentuk dan juga kemahiran proses sains.
Pengkaji mendapat kesepadan di antara 5 langkah yang ada di dalam pemikiran reka bentuk ataupun model design school. Yang pertama adalah empati, yang lebih fokus kepada untuk menghasilkan pilihan penyelesaian pada satu permasalahan sebelum pencambahan idea dimulakan. Jadi empati ini adalah memahami keadaan dan juga point of view bagi satu masalah, dan KPS yang sesuai dapat disepadankan adalah memahami dan mengelas. Begitu juga dengan menentukan, iaitu selepas langkah empati dibuat analisis dan juga mengenal pasti apa yang aspek yang perlu diselesaikan. Kesesuaian yang dapat disepadankan adalah membuat inference, mendefinisi secara operasi dan juga membuat hipotesis. Pencambahan idea datang dan hadir adalah untuk melihat alternatif dan supaya menimbulkan penyelesaian yang bersifat inovatif kepada penyataan masalah yang telah dibuat. Dan juga KPI kat sini adalah yang sesuai adalah mentafsir data dan meramal. Begitu juga dengan langkah membuat prototype, di mana untuk mengenal pasti suatu penyelesaian terbaik untuk dapat dibawa untuk ke langkah yang berikutnya, iaitu menguji yang sesuai untuk disesuaikan dengan eksperimen, mengawal pemboleh ubah, mengukur menggunakan nombor. Untuk langkah empati dalam pemikiran reka bentuk yang fokus kepada aktiviti yang berpusatkan murid, guru dapat membantu dan juga membimbing murid, terutamanya dalam memperkenalkan permasalahan yang nak dikaji dan juga yang ingin dicari penyelesaiannya, terutamanya dalam aspek elektrik seperti sumber tenaga ataupun jenis-jenis litar elektrik yang berorientasikan litar bersiri maupun berselari. Dan juga KPS yang seperti yang dijelaskan adalah memahati dan mengelas memainkan peranan yang penting untuk digunakan dalam proses untuk memahami sesuatu masalah ataupun point of view maupun apa yang mahu diselesaikan, kerana sesuatu permasalahan itu mungkin mudah bagi orang dewasa tetapi tidak bagi murid yang berada dalam umur kanak-kanak. Begitu juga dalam proses menentukan, iaitu menghubungkan apa sahaja idea yang telah dikeluarkan sama ada murid ataupun dalam aktiviti-aktiviti yang dalam kumpulan, supaya disusun dengan secara saintifik dan juga selari dengan kefahaman saintifik, supaya perkara ini dapat membantu mereka untuk membuat inference, mendefinisi secara operasi dan juga membuat hipotesis untuk sesuatu eksperimen maupun penyiasatan yang mahu dilakukan. Kemudian pencambahan idea dapat membantu murid untuk mengembangkan apa sahaja idea-idea yang telah ditentukan dalam peringkat yang kedua, iaitu menentukan, supaya murid-murid dapat berkolaborasi untuk melihat perkara ini ada pro dan kontranya dan dapat membantu antara satu sama lain supaya mereka menuju kepada bekerjasama dan juga mencari satu penguatan yang kukuh terhadap masalah yang mahu diselesaikan. Dan KPS yang sesuai adalah mentafsir data dan meramal. Kemudian daripada apa sahaja penyelesaian alternatif maupun apa sahaja penyelesaian yang mahu dilakukan, mereka perlu membina prototype. Soal prototype ini bukanlah salah satu model ataupun sebagainya, tetapi cara mereka mengeluarkan idea yang dapat disusun dengan baik, seperti penggunaan post note dan sebagainya, juga boleh digunakan dalam ini, bukan sekadar hanya nak membuat eksperimen dan sebagainya. Dan dalam KPS ini adalah berkomunikasi, hubungan dan ruang dan masa dapat diterapkan kepada mereka. Dan langkah yang akhir iaitu menguji, di mana murid-murid sendiri dapat menjadi penilai di antara sendiri ataupun sesama sendiri, iaitu peer review, dalam apa sahaja penyelesaian yang dilakukan. Kemudian dalam aspek KPS, mengeksperimen, mengawal, pemboleh ubah dan mengukur menggunakan nombor adalah sesuatu benda yang sesuai untuk diterapkan. Secara konsepnya, kesesuaian model D-School iaitu pemikiran reka bentuk untuk menerapkan KPS dalam topik elektrik tahun 5
ada tampak kesepadanan konsep ini yang boleh dikembangkan untuk kepada peringkat analisis keperluan, pembinaan modul kajian kes ataupun disepadankan dengan pemboleh ubah yang berorientasikan efektif murid sebagai contoh sikap mahupun self-efficacy. Terima kasih kepada pihak penganjur IPG Kampus Darul Aman dan juga terima kasih kepada pihak urusdia dan juga para panel penilai atas peluang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.